Dalam kitab ada sebut ibadat zikir, kelebihan zikir ada 35 perkara nak banding dengan ibadat hak lain. Ibadat kepada Tuhan ni banyak. Nah, puasa tu ibadat juga. Sedekah ibadat juga. Tapi ibadat zikir ni ada 35 kepujian, ada 35 kelebihan di orang hak zikir saja. Di ibadat hak lain tu tak ada. Bukan tak ada. Nah, mata banyak kelebihan di ibadat zikir lebih pada ibadat hak lain. Mana weh ada gapo atik mari kita dengar. 35 perkara ni boleh di orang zikir. Siapa yang suka zikir, siapa yang suka sebut nama Tuhan, 35 perkara dia boleh lakukan. Kita nak 35 perkara ni. Kita tak dengar lagi gapo atik. Kita dengar boleh 35 perkara Allahu Rabbi. Nah, siapa yang duduk wa amal sok modah zikir, masya-Allah. Siapa yang tak ada mula lagi, kita kena mula. Kita mari dengar. Mudah-mudahan jadi hidayah, jadi asbab kita dapat hidayah dan taufik daripada Allah, kita boleh zikir. Nah, dalam kitab sebut yang pertama daripadanya, yang pertama dalam 35 tu khatinah, iaitu menjunjung suruh Allah Taala. Awamirillah. Menata ulaha imtisalu awamirillah. Yang pertama, kita boleh junjung perintah Tuhan. Boleh junjung perintah Tuhan. Faham tak? Gapo boleh junjung perintah Tuhan? Mana kata orang hak sebut nama Allah ni, orang hak zikir kepada Tuhan ni masuk dalam orang hak turut perintah Tuhan. Kon-konan ke konti tam kamsang ke Allah. Orang hak zikir kepada Allah jadi orang hak boleh ikut perintah Tuhan. Ibu apa ada akak semua ni nak ayat. Bukan semua orang supaya saya ayat ni. Kadang-kadang kita orang duit banyak, kita orang pangkat besar, pangkat tinggi. Kadang-kadang tak ada kita, mulut kita tak ada nak sebut nama Allah. Bukan semua orang. Tapi kalau kita ni, walaupun kita kerja tak banyak, walaupun duit kita tak banyak, walaupun kita orang tamada koneng, kerja pagi, tidur malam biasa, tapi mulut kita boleh sebut nama Allah, kita boleh dapat kelebihan. Yang pertama, kita boleh jadi orang yang ikut perintah Tuhan. Liqaulihi ta'ala, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Gana Tuhan kata, Tuhan royak dalam Quran ni ayat Quran ni nak royak kata orang hak sebut nama Allah ni masuk dalam orang hak ikut perintah Tuhan. Kalau kita semangat-semangat ni duk zikir kepada Allah, duk sebut nama Allah, kita masuk dalam orang hak turut perintah Tuhan. Mana perintah Tuhan? Hak Tuhan suruh kita sebut nama dia. Dengar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei segala mereka yang percaya akan Allah. Ni orang hak beriman dengan Allah. Tuhan panggil, hei siapa-siapa hak beriman dengan Allah. Kita, ya Tuhan, saya beriman dengan Allah. Tuhan kata, uzkurullah, sebut olehmu, sebut oleh kamu akan Allah. Ni Tuhan royak ni. Tuhan kata, kalau mu orang beriman, kalau mu percaya dengan aku, mu kena sebut nama aku. Tuhan kata, ni kekamsang ni. Ni Allah Ta'ala suruh kita sebut nama dia. Nama orang lain kita tak sebut pun tak apa. Nama sarang kita, nama waris kita, kalau kita sebut pun tak boleh pahala. Tapi kalau nama Tuhan, kita sebut nama Tuhan, kita boleh pahala. Lalu dah tengok. Ibu apa adik akak semua kita tak usah lagi ke panggil nama Tuhan. Tak usah lagi ke sebut nama Tuhan ni. Allah, Tuhan suruh, Tuhan kata sebut oleh kamu akan Allah. Mu sebutlah nama-nama Tuhan. Panggillah nama-nama Tuhan. Sebutlah nama Tuhan, hei orang beriman. Lepas tu Tuhan royak pula zikran katsira.
akan sebutan yang banyak. Tuhan suruh kita sebut nama Tuhan ni, Tuhan suruh kita zikir ni, tahu mana? Zikir wi banyak. Zikir wi banyak. Siapa ada sebut dalam kitab atau muzikir tu, nah, wi siapa dia kata menggila apa? Ada agak. Nah, dia kata, oh, mu ni zikir seumur. Ni ada gila dah. Oh, tengok mu ya, zikir seumur. Tak apa. Pada dengan kita duk gila halal, sebab kita gila zikir. Nah, jadi Tuhan kata, mu zikirlah kepada Tuhan wi banyak. Zikir sebut nama Tuhan wi banyak. Kita faham tak kawan banyak ni. Banyak-banyak ni berapa adik akak semua, ia tak ada tahap. Ia main cupcake. Faham tak? Banyak-banyak ni ia main cupcake. Kalau kita kata kita zikir 1000 kali. Kita zikir 1000 kali. 1000 kali kita kata banyak 1000 kali ni. Pakai kalau 2000. 2000 dengan 1000 ni banyak mana? Banyak 2000. Pakai kita kata kita zikir 2000 sehari. 2000 banyak dah. Pakai kalau 3000 banyak pada 2000. Tu nak royak kata lek banyak ni ia tak ada tahap. Main cupcake. Hak tu atas kita rak. Kita rak 10,000, kita rak 1000, kita rak terang mana ikut kita. Gini, tak sabar dengan orang tak apa. Mari kita berdua. Kalau mau zikir apa? Esok aku zikir 100, aku nak zikir 200. Ke gini, kita tak sabar dengan orang tak apa. Kita badu dengan kita sendiri. Kita kengkap terau Baiklah, misal tu hari ni kita zikir 20. Esok kita kena zikir 21 kali. Ataupun 22 kali. Lusa kita kena zikir 25 kali. Badu wikosari komolek. Kosari komolek. Badu back tu Faham tak? Tu baru kena. Ni nak badu dengan orang lain. Badu dengan tubuh kita, badu dengan diri kita. Hari ni aku zikir 100 kali. Esok aku kena zikir 120 kali. Lusa aku kena zikir 130 kali. Wikon tamuh sokmo. Ataupun minggu sekali kita wikon banyak. Minggu ni aku zikir 100. Minggu depan aku kena zikir 120 kali. Ataupun bulan sekali, ikut itu lah. Tu baru kiamat sikit. Lagu tu dah. Allahu Rabbi ya Karim. Nak ayat atau Tuhan sebut dalam Quran, muzikirlah wi banyak. Apa tu masalah banyak tu apa tu, hak tu tak ada tahap. Hak tu atas kita agak 1000 kali, 1000 kali. 2000 kali, 2000 kali ikut kita lah. Tu dia. Nah, wasabbihu bukrata wa asila, dan ucap oleh kamu akan tasbih pada pagi-pagi dan petang-petang. Allah Ta'ala pun suruh kita hak ni tu zikir lek pagi ratik, lek petang ratik. Ni di antara masa hak molek kita zikir kepada Allah. Di antara masa hak molek kita zikir kepada Allah, lek pagi ratik, lek petang ratik. Lek pagi kita zikir, lek petang pun kita zikir. Gitu dah. Itu satu. Kelebihan orang hak zikir satunya, dia boleh jujung perintah Allah. Dia boleh jadi orang hak turut perintah Tuhan. Sebab Tuhan suruh dia zikir. Dia tu kena kepada orang Islam, kena kepada orang beriman. So, ya 35 perkara semua. Kelebihan orang zikir. Yang kedua, asaniyatu. Yang kedua, zikrullahi iyyaka. Allah Rabbi. Liqaulihi ta'ala uzkuruni azkurkum. Surah Baqarah ayat 152. Orang hak suka dengan zikir dia dengar ayat ni cukup dah dia. Aku tak sega lain pun, aku tak sega apa dah, aku nak hak nisa ya. Gapo weh? Kedua, kelebihan orang zikir yang kedua, menyebut Allah akan dikau Allah. Orang hak zikir kepada Allah, orang tu Allah sebut nama dia. Kerana firman Allah Ta'ala, sebut oleh kamu akan daku, nescaya aku sebut akan kamu. Ni, fak kita semua dengan ayat ni kita wasa atau piang polel kita nak zikir. Piang polel kita nak sebut nama Tuhan. Pak arai rumai. Sebab apa? Sebab kita nah zikir, Allah pun ingat kepada kita, Allah pun sebut nama kita. Allahu Rabbi ya Karim. Ibu apa dia agak semua?
Kita nak ada Allah sebut nama kita. Kita sebut nama Allah depan orang. Allah sebut nama kita depan malaikat yang sangat-sangat mulia. Allahu Rabbi. Kita nak Allah sebut nama kita. Tahulah atau kita semua mikir benar, tapi saya nak Allah sebut nama saya. Kita nak buat benar, nak Allah sebut nama kita ni. Di antaranya kita kena sebut nama Allah. Sebab itulah ulama kita royak orang-orang yang boleh sebut nama Allah itu tak nak Allah duk sebut nama dia. Sebab tu kita rasa takut. Kita rasa takut benar. Kalau bila kita tak sebut nama Allah, kita tak zikir kepada Allah, takutnya hari tu Allah pun tak sebut nama kita, Allah pun tak ingat kepada kita. Takut lagu tu. Sebab tu kita nak sebut semua kepada Allah. Dan zikir semua kepada Allah. Allah tengok tu kata dalam Quran, uzkuruni azkurukum. Mu sebut nama aku, hai manusia, hai hamaku, aku Allah. Sebut namamu juga. Mu sebut nama aku depan orang, aku sebut namamu depan malaikat semua. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Besarnya dah. Ni. Tu sebab itulah supaya orang Tino hok mari darah mari darah nipah. Oh tak boleh maye. Oh tak boleh baca Quran. Wasa tak ada amalan nak buat dah. Tengok kita ngaji bab zikir ni. Kelebih zikir ni banyak gitu mo. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu kita kena banyakkan. Walaupun kita tak boleh maye, tak boleh baca Quran sebab mari darah nipah, tapi kita boleh sebut nama Allah dengan cara zikir. Allahu Rabbi. Dah dua dah. As-salisatu. Yang ketiga, ridallahi ta'ala bizalika. Ni kelebihan yang ketiga bagi orang zikir, bagi orang sebut nama Allah Ta'ala. Apa? Ketiga, redha Allah Ta'ala dengan dimaki, iaitu yakni kepada orang hak zikir. Allah Ta'ala redha kepada orang hak zikir. Allah Ta'ala wirahmat kepada orang hak zikir. Allah Ta'ala pun percaya kap konti nak sebut nama Allah Ta'ala. Ama nak tanya fak kita semua ramai ni, kita nak kepada Allah Ta'ala pun percaya di kita. Dia supaya gini, misal kita duduk dia ke, kita duduk makan nasi Misalnya kita nak makan nasi, mak kita mari lelaki pak, ya mari nak pegat bahu kita, pasal kata, "Hei aweh, mareda kepada aweh, ma percaya dengan aweh ni." Kita anak dengan mari kita kata lagu tu, Allah, mata berah. Nak duk makan nasi tu wasa mujur. Wasa mujur nama kita raya atau ya reda kepada kita, ya percaya dengan kita. Sebab awal ni wak wima suka hati. Tak ada nak marah gapo ke awal sikit habuk pun masa mujur pula. Kita anak dengan mak kita raya lagu tu, kita wasa mujur habis cakap. Ni bukan mak kita raya ni. Allah Ta'ala reda kepada kita orang hak sebut nama dia. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Sebab tu mudah-mudahan kita semua malam ni ramai-ramai pakat jadi orang sebut nama Tuhan banyak laka. Minta kita semua pakat jadi orang zikir kepada Allah Ta'ala laka. Allah Ta'ala redha kepada kita. Kalau Allah Ta'ala redha kepada kita, Allah Ta'ala wirahmat kepada kita, kita selamat dunia akhirat. Kita wasa mujur tak supaya saya ayah ni. Mak kita reda kepada kita, ataupun caunah kita, titam ngapa suka dengan kita, reda kepada kita, kita puas hati. Pahani Allah Ta'ala, ibu apa ada akak semua, hak reda kepada kita. Ya Rabbi besarnya. Sebab tu jangan tinggal sebut nama Tuhan ni, ibu apa ada akak semua. Atau 3 dah. Ya ada 35 semua. Tak tahu kata dia dak alian ni. Kalau kita tak dia nak ayat semua alian ni, kita sama pula. Nama esok ke guna. Kita mari tengok yang keempat. Ar-rabi'atu. Kelebihan yang keempat bagi orang hak zikir ni tu apa? Iaitu ta'zimullahi ta'ala wa ijlaluhu fi qalbika inda zikrika iyahu. Yang keempat, nyata kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya di dalam hatimu pada ketika menyebut akal akan dia. Jadi yang keempat ni, kita boleh kelebihan orang hak zikir ni apa? Orang hak zikir boleh kelebihan yang keempat ni apa? Hati kita tu, jadi kita wasa kata Allah Ta'ala lah hak besar kali, Allah Ta'ala lah hak tinggi sekali. Pangkat Tuhan lah hak besar sekali dalam dunia ni, dan pangkat Tuhan lah hak tinggi sekali dalam dunia ni.
Allahu Rabbi Karim. Kita tak kuasa kata makhluk seorang mana pun hak nak lebih pada Allah Ta'ala. Tak ada. Sebab itulah kita nak sebut nama Allah, sebab kita nak ingat kebesaran Allah dan ketinggian. Pengkat Tuhan tinggi, kebesaran Tuhan. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, wala zikrullahi akbar. Nah, Allahu Rabbi. Satu ni hak ni ke ayat hak sa ni. Jadi satu ayat yang panggil atau wa'awi kita suka nak zikir kepada Tuhan juga. Mana? Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya zikir Allah itu terlebih besar daripada ibadat yang lain daripadanya. Tuhan kata, mu duk zikir kepada aku tu ke, pahala besar lebih pada ibadat hak lain lagi. Ibadat hak lain tu besar gak, tapi pahala zikir ni besar lagi. Tengok Allah. Satu ayat ni buat kita ada semangat sungguh-sungguh. Nah, dalam hadis Nabi SAW ada satu kali tu. Nah, Nabi royak kepada sahabat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nak tak aku nak royak kepada fakmu semua, hai sahabat, amalan hak terlebih baik. Ni Nabi pesa royak kepada sahabat, amalan gapo hak molek kali, amalan gapo hak lebih baik kali. Lebih baik saat ni tu, lebih baik daripada mung dekah mah. Mung bericak, kalau mung bericak mah ke, mah ni abang kata harga hak mahal kali dah. Duit itu duduk orang pada mah lagi. Ni mudekah mah, tapi ada amalan hak lebih pada mudekah mah lagi. Dan yang terlebih baik daripada bahawa kamu pergi perang lagi. Kamu pergi perang, mu mati. Lebih baik pada tu lagi. Maka sahabat pun kata, nak ya Rasulullah, saya nak amalan tu. Gapo amalan tu ya Rasulullah? Amalan hak Rasulullah kata besar pada kita dekah. Kita dekah lagi, besar pada kita pergi perang lagi. Amalan gapo ya Rasulullah? Wa ma zakat ya Rasulullah? Amalan gapo hak tu ya Rasulullah? Qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun jawab, gapo? Zikrullah. Sebutlah nama Allah. Iaitulah zikrullah. Sebut nama Allah Ta'ala. Ni amalan zikir, amalan yang sangat-sangat besar pahala dia. Dan sebab itulah ibu bapa adik akak semua, kalau kita wasa luar masa supaya kita duk buat motor ke duk buat kereta, mungkin boleh duk mayat atas kereta, nak baca Quran pun kita tak ingat surah tu surah ni, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Tak sebut nama Allah Ta'ala. Sebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan ni pahala hak paling besar sekali. Pahala hak banyak sekali. Siapa banyak pada dengan amalan-amalan hak lain lagi, ya Allah. Sebab tu ibu bapa adik akak semua, bukan semua orang ni boleh nak zikir kepada Allah Ta'ala semua. Orang hak Tuhan pilih ya. Dan kita minta kita pun masuk dalam orang hak Tuhan pilih, kita boleh zikir kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Habis itu. Supaya gini ya, supaya kerja kita buat di atas dunia. Supaya nak orang buat kerja, apa? Orang buat kerja berisak, satu berisak. Orang lain nak pergi buat kerja di berisak tu, tak boleh. Orang hak boleh buat kerja di berisak tu, orang hak berisak tu pilih boleh kerja. Orang semak yang nak pandangan tu 20 orang. Orang semak 100 orang. 100 orang ada wuk perinyak apa cukup siap supalah ke. Orang tu ada perinyak tu 3 nama. Supaya 100 orang tu ada cukup lah ke. Tapi orang hak boleh kerja, orang hak berisak pilih ya. Orang misal tu ambil 20 orang. 80 orang lagi tak boleh kerja lah berisak ni. Lagu tu lah. Orang hak boleh zikir kepada Allah ni. Dan kita minta kita semua pun boleh masuk dalam orang hak Tuhan pilih, boleh zikir kepada Allah Ta'ala belaka. Amin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah Ta'ala. Tu yang keempat. Yang kelima kelebihan zikir apa? Al-khamisatu syughulu jawarihika fi ta'atillah Ta'ala. Yang kelima masyghul. Masyghul ni makna sibuk segala anggotamu di dalam taat akan Allah Ta'ala. Orang hak zikir kepada Allah ni,
yang masuk dalam orang hak guna anggota tubuh badan dia tu taat kepada Allah. Sebab tu kita tengok orang zikir, orang hak suka zikir ke tubuh badan dia tak boleh duduk saja. Tubuh badan dia tu tak boleh nak duduk senyap baik ni lah. Cuba kita zikir duduk diam baik ni, nera. Lebih lagi zikir lepas subuh. Sudah maya subuh, lepas tu pergi awal sebah. Sudah maya subuh, pergi awal sebah. Lepas tu pejam mata, tubuh duduk diam. Cuba zikir tengok. La ilaha illallah. Patah ya. Right, nera. Jatuh wasa background. Nera. Nera. Tak. Jadi dalam kitab ni sebut kata kita ni kena gerak tubuh badan kita. We nampak kata tubuh badan kita tu duk sibuk dengan zikir. Cuba kita tengok orang zikir. Tengok. Dia sebut la ilaha illallah, tubuh badan dia gerak diri dia. La ilaha illallah. Kita bukan duduk wah, tapi yang dengan diri dia. Nak kata mulut kita tu jo sebut, tapi anggota hak lain pun dia nak pergi juga. Nak buat ibadat sebut nama Tuhan juga anggota hak lain pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok ibu bapa adik akak semua. Tak. Tengok. Bukan tu kalau kita zikir baik tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak gerak tubuh. We nampak kata kita duduk sibuk dengan zikir, dengan taat kepada Allah Taala. Allah Rabbi Karim. Ni. Yang kelima, yang kena asadi satu qurbul malaikati minka wa sururuhum bizalika. Yang kena kelebihan orang zikir yang kena apa weh? Hampir malaikat daripadamu dan suka malaikat itu malaikat dengan demikian itu kepada orang hak zikir. Yang kelima, kelebihan orang zikir ni malaikat yang suka kepada kita. Malaikat ibu bapa dia akak semua. Pak kita semua mana aja ya ada malaikat dengan syaitan. Kita nak syaitan ke suka dengan kita, kita nak malaikat suka dengan kita. Kalau kita jawab atau ustaz, kita nak malaikat suka dengan kita. Tengok. Kalau nak malaikat suka dengan kita, kita kena zikir kepada Allah. Tengok ya ayat. Orang hak sebut nama Allah Taala pagi malam, siang hari, malam hari, orang tu malaikat suka dengan dia. Malaikat kau duduk dekat dengan kita. Sampai ada hadis Nabi sebut, malaikat di mana-mana tempat yang ada zikir kepada Allah, di tempat tu malaikat duduk ram. Malaikat duduk berkata hipung. Malaikat duduk tempat kita duduk zikir tu banyak malaikat. Pak kita semua nampak kata kita duduk zikir sore, tapi ada malaikat mari duduk rob tua kita. Ada malaikat mari duduk rob tua kita. Sebab apa malaikat duduk di rob tua kita? Sebab kita saat ni ibu bapa adik akak semua duduk sebut nama Allah. Di mana-mana rumah yang ada orang duk sebut nama Allah, Tuhan kata, "Hei malaikat, tu pergi rumah tu." Sebab apa aku nak pergi rumah tu ya Allah? Sebab orang dalam rumah tu duk sebut nama aku. Orang misal kita duk sebut nama Allah ke. Yang gini, yang malaikat atas langit, yang tengok di rumah kita, tubik cahaya supaya kita tengok atas langit nampak bintang. Yes, malam-malam ke kita lenggak tengok atas langit ke ya gelap. Ya gelap atas langit. Lepas tu ya ada bintang. Ya ada bintang, ada sinar bintang ke. Kita orang di atas bumi tengok atas langit nampak bintang sinar, ada cahaya. Lagu tu lah malaikat atas langit yang tengok turun bawah. Di rumah mana, di siapa-siapa hendak zikir kepada Allah, ya tubik cahaya. Tubik cahaya di amalah kita duk zikir. Tubik cahaya di amalah kita zikir. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Tengok. Sebab tu ni kelebihan yang sangat besar. Hak ada dalam kelebihan, hak ada dalam amalan, hak ada dalam ibadat zikir kepada Allah. Itu yang kena. Yang ketujuh. Apa yang ketujuh? As-sabi'atu qurbullahi ta'ala minka wa kaunuhu ma'aka bila takyifin wala tahdidin. Ni kelebihan orang zikir yang ketujuh. Hampir Allah Ta'ala daripadamu dan adalah ia sertamu dengan tiada berkaifiat dan tiada berhak batasan. Jadi
kelebihan orang hak zikir kepada Allah Ta'ala lagi ni apa yang sebut dalam kitab. Allah Ta'ala hampir dengan kita. Allah Ta'ala ni hampir Allah Ta'ala dengan kita. Allah Ta'ala dekat dengan kita dengan makna kata Allah Ta'ala wirahmat kepada kita. Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Dan adalah ia Allah sertamu. Allah Ta'ala duk kali dengan kita. Bukan gini, kita dengar hadis, kita dengar ayat Quran hak kata Tuhan duk kali dengan kita. Allah Ta'ala duk kali dengan kita. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Bukan makna kata supaya dengan kita, duduk dengan sang kita. Betul, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Allah Ta'ala serta kita tu dengan makna rahmat Tuhan dekat dengan kita. Tolongnya Tuhan dekat dengan kita. Allah Ta'ala tolong kita. Allah Ta'ala wirahmat kepada kita. Dengan makna gitu. Supaya kita kecek atau mung duduklah hatiku. Munduk mana? Munduklah hatiku supaya kita kecek dengan kasih kita, dengan fan kita. Kita kata, munduklah hatiku. Mun tak wasa puas tak munduk soralah hatiku. Kita kata, demo tirak kita tu duduklah hati kita. Kalau kita pakai makna zahir biasa tu, siap hati kita, demo tubuh besar gitu mau nak duduk lagu mana lah hati. Bukan mana kata demo duduklah hati ni sungguh. Nak ayat atau kita ingat ke demo. Kita kasih ke demo. Baik tu. Orang hak zikir kepada Allah, orang hak sebut nama Allah Ta'ala ni ke, Allah dekat dengan dia, Allah duk kali dengan dia. Nata Allah Ta'ala wirahmat kepada dia, Allah kasih kepada orang tu, dan Allah Ta'ala tolong orang tu. Lagu tu. Kerana firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'hu haisu zakaroni, rawahu Muslim. Artinya dalam kitab sebut, adalah aku pada sengkau hamaku dengan aku, dan aku sertanya sekira-kira menyebut ia akan aku. Gini, dalam hadis kursi Tuhan royak kata, hamba aku suka lagu mana ke aku buat lagu tu with dia. Sebab tu gini bapa, kita molek-molek benar kita ngaji malam ni, kita semua kena suka baik ke Tuhan. Yang suka tak molek ni ramai, kita semua suka tak molek ke Tuhan ni. Baik mana suka tak molek? Baik mana suka tak molek ke Tuhan gini. Aku semaya ni ke Tuhan terima tak maya aku doa ni ke Tuhan tak terima wasa doa aku. Ya suka ya hak ke Tuhan. Apa? Tengok dalam hadis kursi Tuhan kata kena, hamba aku suka lagu mana aku buat lagu tu. Kita duk suka kata Tuhan tak terima doa kita, sebab tu Tuhan tak terima. Moga Tuhan buat mengikut hak kita suka. Ada mu pun kata Reno nampak supaya kita pula suruh Tuhan dak kita mari duk wasa suka lagu tu ke siapa hak buat we mari suka lagu tu kalau bukan kehendak ki Allah. Tuhan juga hak buat we hati kita mari suka lagu tu. Menata semua gerak-geri perasaan kita, litase fikiran kita semua mari pada Tuhan laka. Bukan kita duk suruh Tuhan. Sebab tu nak ajar kepada kita kena suka baik kepada Tuhan. Kalau kita doa, kita kena suka kata Tuhan terima doa kita. Kita semaya, kita kena suka baik kepada Tuhan, kata Tuhan terima semaya kita, Tuhan terima ibadat kita. Pas tengok ni Tuhan royak dalam hadis kursi. Hadis kursi tu Nabi kita royak pen kamput ke Allah. Baik tu dah kamput Tuhan, Nabi kata lagu ni baik ni Tuhan royak. Ya bukan supaya Quran. Hadis kursi ni. Jadi Tuhan kata kena, hamba aku suka baik dengan aku buat lagu tu. Kalau kita suka ya hak ke Tuhan buat ya hak. Buat tak molek dia kita. Pas banyak orang kita semua Tuhan tak terima doa aku. Ya suka. Kita lagi duk hukum sendiri kata Tuhan tak terima. Walah Tuhan terima doa kita semua. Sebab tu kita semua mujur molek benar kita semua ngaji malam ni. Lepas pada ni kita kena suka baik ke Tuhan semua. Kita semaya kena suka Tuhan terima maya aku. Kita puasa kena suka Tuhan terima ibadat aku. Kita doa, kita gapa, kita sedekah. Kita kena suka baik kepada Tuhan semua, ibu bapa adik akak semua. Allahu Rabbi ya karihani nak ayat kepada kita semua. Molek benar dah. Molek benar kita semua boleh ngaji malam ni, boleh tahu kata hak mana molek kita buat, hak mana tak molek kita buat.
Di antaranya skor air kita dalam hati tu, nah kena skor baik semua dengan Tuhan. Boleh faham tak tu? Boleh faham insya-Allah taala. Allah Rabbi ya Karim. Dan aku serta orang hak sebut nama aku sekira-kira menyebut ia seorang akan aku. Jadi Tuhan peraya atau tara mana kita sebut nama Tuhan, tara tulah Tuhan duk kali dengan kita. Napa kita nak Allah Ta'ala tolong kita seumur ke tak? Kita nak Allah Ta'ala apa yang tahu rahmat kepada kita seumur ke tak? Kecak mudah-mudah kita ingat kepada Tuhan, kita sebut nama Tuhan tara mana, tara tu lah Tuhan berserta kita. Kecak mudah-mudah lagu tu. Sebab tu sebab kita semua kena pakat zikir kepada Tuhan seumur. Tadi ya insya-Allah. Itu yang ketujuh. As-saminatu yang ke-8. Kelebih orang zikir dah habis lagi. Ya 35 semua sebut dalam kitab ni. Tu dia dah kita pergi sekadar dah. Yang ke-8, Isra'ul hafazati likatubil hasanati lizakiri. Bersegera malaikat yang memelihara segala amal manusia akan menyurat akan kebajikan bagi orang yang berzikir. Betul? Ada malaikat hafazah, malaikat hak duduk malaikat hak kerja area duduk tulis amalan surat, amalan di surat. Malaikat fak ni kan, malaikat ni ia tulis banyak-banyak pahala kita zikir. Kita sebut Allah, ia tulis lalu dah dengan segera, dengan banyak. Allahu Rabbi Karim. Ni nak ayat. Sebab tu kita tak usah bosan. Kita ni boleh zikir kara ya ustaz. Apa dia boleh zikir kara? Sebab saya mari saya mari darah ni nak mayat tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Kita boleh zikir saja. Ya, sebab pahala saat ni tu banyak. Tu yang ke-8. At-tasi'atu yang ke-9. Kelebih orang zikir yang ke-9, bu'du syaitani minka. Allah Rabbi ya Karim ni. Syaitan jauh daripada kamu. Syaitan ni tak boleh masuk dekat dengan kita. Ibu bapa ada akak semua. Syaitan tak boleh masuk dekat. Kita rasa nak menak amalan sembat. Waktu syaitan tak boleh mari sayang kita. Waktu syaitan tak boleh masuk dekat kita. Pas tengok ni. Di antara amalan hak kita buat pas syaitan tak boleh masuk dekat kita, tak boleh sayang kita syaitan tu. Amalan apa weh? Amalan kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut nama Tuhan, ibu bapa adik akak semua. Tengok. Kata Syekh sebut dalam apa ni? Dalam kitab lagi dia kata kena. Dia kata apa ni? Bahawasa ayata inna syaitana. Dia kata syaitan tu naik. Syaitan itu dia naik akan seorang daripada kita tiap-tiap lupa ia daripada zikrullah, daripada zikrillah. Gini. Yang ayat dalam kitab kata syaitan ni dia berkata naik atas tekak kita ni. Syaitan dia akan naik atas tekak kita. Bila tu syaitan naik atas tekak kita tu? Dia kata tiap-tiap lupa ia daripada zikrillah. Masa hak kita lupa ingat kepada Allah, masa hak kita lupa nak sebut nama Allah. Ni, masa kita ralik, masa kita lalai, masa kita lupa kepada Allah, masa itulah syaitan dia naik atas tekak kita. Lepas tu dia harap kita, dia pusing kita, kita buat benda hak dia suruh. Ni. Cuba kita Fatimah lah. Masa kita teringat kepada Allah, masa kita lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah, tak takut kepada Allah, masa tu kita mudah buat benda maksiat. Tengok kena dengan hak dalam kitab sebut. Allahu Rabbi Karim. Kerana syaitan itu senantiasa berdiri berbotolan hamba Allah. Dia sebut dalam kitab kata syaitan ni duduk depan kita. Ni fakta kita semua tahu mualaf dah. Kata syaitan ni dia duduk depan kita semua ni. Apabila kita teringat kepada Allah, maka tiap-tiap lupa ia hamba Allah daripada zikrillah, maka mengerasi atasnya oleh syaitan. Masa kita teringat kepada Allah,
Masa kita lupa kepada Allah, syaitan boleh kuasai tubuh kita. Ikut ia suruh kita buat gapo, banyaknya kita nak buat. Masa mana? Masa kita lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah, tak takut kepada Allah. Ni kita tengok masa ni, masa kita boleh nampak sekalinya, masa kita nak marah. Masa kita nak marah-marah sungguh-sungguh tu, di masa tu lah, nah, syaitan dia boleh berkata mengerasi tubuh badan kita. Ia suruh linga kita, ia suruh mata kita, ia suruh mulut kita wak dan kecek dan dengar apa hak dia suruh gilaka. Masa mana tu? Kalau kita ingat kepada Allah kan, kita tak wani nak kecek benda, tak molek, tak wani nak tengok benda, tak molek, tak wani nak dengar benda, tak molek. Apa? Sebab kita dah ingat kepada Allah. Allah tak ada tengok aku ni. Aku dah buat gapo ni. Tuhan duk tengok aku. Jadi ingat kepada Allah Taala. Tu nah. Lepas tu di antara masa dan tempat hak banyak ke syaitan yang boleh mengerasi kita ke, iaitu masa kita marah. Masa kita marah, masa kita murih. Sebab itulah masa kita marah ni ya gini. Ya apa? Dalam hadis Nabi kata inna syaitan khuliqa minan nari. Ya masa kita biasa murih bab murih sungguh-sungguh. Kita biasa kan bab murih bab kita murih kita murih sungguh-sungguh tu kan, kita tak mikir gapo dah bab wasa nak roda orang, nak katak orang, tangan kita nak sapa hok mo depan muka orang, nak sapa hok mo atas kepala orang. Tu pak ya begitu. Kalau kita marah, sangat-sangat marah, lepas tu kita ambil, kita guna tangan kita tibuk orang, tapak orang, lepas ada tu kita nyesal tak? Lah nyesal aku buat lagu tu sebab marah dah dek. Ada. Sebab itulah Nabi ajar kepada kita, masa kita sangat-sangat marah ke, mula-mula sekali Nabi suruh kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bila tu? Masa kita duk wasa marah. Kita nak wasa marah kepada siapa? Kita baik marah tak kena kalu Kalau marah hak Tuhan suruh tu, hak tu dia benar. Sebab kita nampak orang buat benda maksiat, kita nak marah. Nampak demo zina, nampak demo curi, bagi orang, nampak demo duk zalim orang, kita kena marah hak tu. Hak tu Tuhan suruh kita marah. Sifat marah ni ia berkata supaya nate. Kita kena buru, kita kena pera, kita kena didik, kita kena sifat marah ni turut kita, bukan kita turut ia. Tempat ni kita kena marah, kita kena marah. Tempat baik ni kita tak boleh marah, jangan kita marah. Ni tempat kita tempat marah, hak tak kena kala, hak tak kena kalu, hak tak boleh kita guna tu. Apabila kita hak ni tu mari bahasa marah, kita kena baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana marah hak ni tu yang mari daripada syaitan. Kalau misalnya kita saat ni tu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, marah tak hilang lagi, marah tak habis lagi, maka hendaklah ia duduk. Kalau kalau ia diri, kalau dia duduk yun, kalau ia yun, dia duduk marah masa tu, dia duduk marah tu, dia duduk diri tu, dia duduk diri. Kenaan kau yun you, kita kena suruh dia duduk. Sabar, duduk. Kalau ia duduk tak hilang lagi marah, ia kena berbaring. Meneteh, duduk meneteh. Jana ditia. Tak habis lagi marah, dia ambil es maya. Dia ambil es maya tu Nabi ajar. Dia ambil es maya. Kalau tak habis lagi marah, ambil es maya dah. Dia ingat lagi, duk marah lagi. Pergi ni hak marah ni, lepas masuk dalam Allah. Mani terus, mani. Lepas kalau mani dah tak habis lagi marah, tu bukan syaitan dah. Sebab syaitan lari dah. Masa kita ambil emai, syaitan lari dah. Tak ada dah syaitan tu. Pakai nak kita nak marah lagi, tu nafsu kita dah tu. Kita sendiri hak jahat. Kita sendiri dah tu. Bukan syaitan. Syaitan lari ya cebur dah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata inna syaitan khuliqa minan nari wa innama tudfa'un naru bil ma'i. Nabi kata syaitan ni Allah Ta'ala buat daripada api, dan benda hak nak mampu api ni kena air ya. Kalau kita semua tak biasa cah api, tak biasa bakar api. Bakar kita nak bakar. Pas kita nak mampu api tu kena ambil air.
Maka Nabi kata no, syaitan ni buat daripada api. Nak mapa api kena guna air. Kalau kita mari wasa marah, nak hilang marah, kena guna air. Kena ambil es maya, kena mani, baru ia hilang marah tu. Allahu Rabbi ya karim. Hatu nak ayat tu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Ni nak ayat tu, apa nama ni? Orang yang sebut nama Allah Ta'ala tu, syaitan jauh pada dia. Dah. Kalau kita lupa kepada Allah Ta'ala, syaitan boleh mengenasi kita. Dan tiap-tiap menyebut akan Allah Ta'ala, maka turun ia syaitan di kita. Jadi dia ayat gini, dia ayat tu masa kita lupa kepada Allah, syaitan naik atas tekak kita, lepas tu ia kontrol kita. Dia suruh kita buat benda maksiat ke tu, benda maksiat ke ni, kita buat lah ke. Masa kita ingat kepada Allah, takut kepada Allah, syaitan turun. Tak duduklah atas bahu kita, tak duduklah atas tekak kita. Dia lari. Masa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka jikalau dibukakan Allah Ta'ala bagi seseorang daripada kita akan hijab, nescaya melihat ia akan iblis itu duduk naik atas kita. Gini. Ya ayat dalam kita atau syaitan saat ni tu, kalau kita lupa kepada Tuhan, syaitan dia duduk atas tekak kita, dia duduk kontrol kita. Dia kata sini, kalau Tuhan buka hijab landing ni, kita tak nampak syaitan, kita tak nampak malaikat, sebab Tuhan katuk. Ya supaya gini ni, supaya kita semua nampak saya, kan? Sebab tak ada benda duk katuk. Cuba saya katuk. Saya ambil surat katuk. Katuk sini. Nampak tak lagi saya? Tak nampak dah. Sebab apa? Sebab ada hijab. Hijab ni ada dinding. Ada tikan. Kita buat tikan. Nampak tak saya? Nampak lah. Maka iblis, syaitan, jin, malaikat ni benar ada. Malaikat roket antik ni, haduk tulis kanan kiri ni, ada. Syaitan haduk mari tipu kita tu, iblis, syaitan, hatu jin ke apa semua tu ada. Tapi Tuhan tak bagi kita nampak. Sebab apa Tuhan tak bagi kita nampak? Sebab Tuhan kasih kepada kita. Kalau Tuhan bagi kita nampak jin, syaitan, iblis, siap lah. Masa nak makan nasi, syaitan mari. Kita nampak syaitan. Pas syaitan jin ni rupa yang bukan molek. Kita biasa tengok tak hatu hak dalam lakon, dalam papion. Waya hatu lakon pi ke apa nama nang pi ke apa. Hak tu bukan hatu sungguh, hak tu orang. Orang wak gambar biasa buat yang ditakut we muka sebenarnya zombie ke hatu ke. Kita tengok dalam lakon, dalam siri, dalam nang tu ke, takut boleh cakap. Kejut apa kita? Takut apa kita? Hatu hak sungguh tu tak biasa tengok lagi, baru tengok orang makan jadi hatu baru kita takut dah. Kalau Tuhan buka, Tuhan buka hijab, Tuhan wet tikan hak Tuhan nak katuk ke, kita nampak hatu, kita nampak jin, kita nampak iblis. Tak makan nasi kita. Nak pergi makan nasi dapur sore takut. Apa? Lagi jumpa dengan hatu, jumpa dengan jin. Kita nak makan, Nabi sebut dalam hadis, masa kita nak makan nasi, syaitan mari tempat meja kita. Buat kita lupa atau bismillah. Kalau masa kita nak makan nasi, nampak syaitan iblis, tak makan. Bahasa sakit perut nak masuk bilik air. Pas Nabi kata syaitan yate ada di bilik air. Kalau kita masuk yamin, masuk bilik air tak baca doa, ada foto duduk tengok kita. Sebab tu kita nak masuk yamin kena baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minta wi syaitan iblis dah hak tino yate duduk dalam bilik air, Tuhan hamak dia tu baik. Kita nak masuk yamin ni, Nabi ajar doa semua. Nabi ajar semua doa kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina, nak bagi kita selamat daripada syaitan ni. Nak kita nak tidur, dalam hadis sebut atau masa kita nak tidur kan, syaitan pun mari nak tidur kalian kita. Kita nak tidur malam ni. Kalau Tuhan buka hijab, kita nampak syaitan, kita tidur pak, kita pandai belah kiri, nampak ia. Nampak hatu, nampak jin, tak tidur kita. Sebab tu Tuhan tak boleh nampak ni, Tuhan sayang kepada kita. Setengah orang tu Allah cari juga ayat nak jumpa, nak nampak hatu, la ilaha illallah. Tak payahlah. Kita buat amal ibadat hak kita ni ya. Tak sedut cara dengan demo tu lah. Tu dia dah. Molek dah Tuhan buat lagu ni.
Dah tengok. Jadi nak ayat hak sini kata, kalau Tuhan buka hijab, Tuhan buka dinding, kita nampak dah kata syaitan ada atas tekak kita. Tapi Tuhan tak boleh nampak ni. Nah, lepas tu dalam kitab yang sebut juga kata seperti naik oleh seorang kamu akan himmah. Supaya kita naik kuda supaya kita naik kuda dan memalingkan akan dia betapa di kahanakinya sepanjang malam dan sia dan malam gini. Supaya kita naik kuda. Kalau kita sebut hemma kedai ni, takut kita semua tak kenal. Nah, kedai ni, hemma ni kedai dah, tapi kita banding selagi juga, we nampak mudah-mudah kuda ni bukan hemma tapi nak meh-meh dah. Nah, ya binatang lain lah hemma dengan hemma kedai dengan kuda ni gini. Supaya kita naik kuda. Kita naik kuda kita naik kuda atas laki je. Lepas tu ya ada tempat di hidung kuda Kita nak kuda, kita harap kuda pergi ke belah kanan, kuda pergi belah kanan. Kita hak kontrol kuda tu. Kalau kuda pergi ke belah kiri, kita apa? Kita harap kita suruh kuda pergi ke belah kiri. Kuda pun turut kita. Dan maka ya ayat sini kata, kalau kita lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah, syaitan yang atas dekat kita, lepas tu dia kontrol kita. Yesus kita tak semaya tak semaya, tengok orang lain nak biar maya li. Kalau mu tak maya, tak ada siapa kata kok mung li. Nah, tengok ni, ya tu tak maya. Ya ni tak maya, mu tak maya pun kena. Kena kalau mu maya ni rugi ni. Dia meruduk ya atau redai masuk beg ni, ngendiang beg ni. Oh, kalau mungkin maya mu plak banyak ni. Kita nanti buat syaitan. Tak gi maya. Ataupun tak usah pakai kubur mu tengok ni, bukan seorang mu, bukan mu seorang orang Islam. Ya tu orang Islam, ya ni orang ni, ya ni anak timeh tu. Tak anak timeh tak pakai kubur mu, bukan anak timeh. Syaitan bagi tipu kita. Kita tu tak ingat kepada Tuhan. Tak takut kepada Tuhan. Tak pakai kubur. Wak benar mu siap. Kalau mu nak beli bahagian ni mahal ni weh. Kalau mu nak free mu curi. Mu boleh free lu dah. Tengok. Wak lalu dah curi bahagian orang. Apa tu? Masa tu dia boleh buat benda mahram tu. Sebab dia tak ingat kepada Allah. Masa kita tak ingat kepada Allah, kita boleh buat benda hak Tuhan lari. Apa? Di antaranya syaitan duk kontrol kita. Tengok dalam kitab sebut. Sebab itulah duk suruh. Kita duk ngaji sama-sama tengok ni. Bagi kita ngaji pak kita boleh tahu kata lagu ni, band ni, taron ni, kita boleh jaga kita. Kalau kita tak ngaji dah tahu ni. Kalau kita tak ngaji, Allahu Rabbi Karim, mujurlah Allah Ta'ala pilih kita, malam ni kita boleh ngaji. Saya kita semua boleh tahu pakat wa amal lah insya-Allah Ta'ala. Itu di antara Lepas tu ada 35 perkara weh. Lepas tu baru ayat milah perkara. Al-ashiru. Lepas tu al-hadiyata asyara. Apa ni asyara, yang ke 10, 11, 12, 13 sampai 35 tu kelebihan apa lagi di orang hak zikir, kita kena sambung semula.